وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang saya kumpulkan maklumat dalamnya, iaitu kitab yang bertajuk Ummahatul Mukminin, yang bermaksud isteri-isteri Nabi SAW yang digelar sebagai ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan membicarakan tentang biografi Saudah bintu Zam'ah, yang pada muka surat yang ke-50. Kalau dalam buku ni muka surat yang ke-50. Jadi tuan-tuan boleh tengok muka surat yang ke-50, ya. Baik. Nama dan nasab beliau Ummul Mukminin yang kedua pula ialah Saudah radhiyallahu anha. Nama penuhnya ialah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini nama penuh dia lah. Orang Arab ni tuan-tuan, sampai sekarang lah mereka memang menyimpan nasab mereka. Jadi kalau bin mereka tu memang panjang, kerana mereka ada ciri-ciri ataupun sifat kebanggaan kepada keluarga mereka. Jadi sebab itu kalau kita baca nama sahabat, memang bin dia tu sampailah ke keturunan yang sangat tinggi. Yang mana kita orang Melayu ni mungkin sampai moyang je lah kot. Kan bapak pada moyang satu lagi. Lepas tu kita tak ingat lah. Tapi Saudah ni memang, bukan kata Saudah lah, kebanyakan sahabat-sahabat Nabi dan senabi sendirilah memang nasab dia diketahui, disimpan. Kerana mereka anggap itu merupakan satu khazanah, satu warisan. Baik, keistimewaan Saudah. Pada kesempatan ini, ingin saya menceritakan sedikit tentang keistimewaan Saudah radhiyallahu anha supaya kita lebih mengenalinya dengan lebih dekat. Kerana yang orang tahu biasanya Saudah ni satu orang yang telah berumur, yang kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sajalah. Ada yang kata dia isteri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi setelah daripada wafatnya Khadijah. Ada yang kata dia merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nikahi setelah daripada Aisyah. Mana satu yang betul, insya-Allah kita akan tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita akan bincang perbahasan itu. Baik. Saya sebut di situ isteri yang dinikahi selepas kewafatan Khadijah. Yang ni memang tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah setelah daripada Khadijah wafat. Kerana saya telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas kepada kita semua bahawasanya Khadijah ketika mana masih hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan mana-mana wanita yang lain. Setelah daripada Khadijah wafat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan yang lain, ya. Ulama sirah berbeza pendapat tentang siapakah isteri yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejurus selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Ada beza sikit pandangan dalam kalangan ulama. Ya, ulama ada beza pendapat sikit dari sudut siapa yang Nabi kahwin dulu lepas daripada Khadijah wafat. Siapa yang dulu? Ini dijelaskan sendiri oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir At-Tabari ini tokoh tafsir. Dia juga merupakan tokoh hadis dan dia juga merupakan tokoh sejarah. Jadi dia ni hebatlah dari sudut ilmu, memang dia ni antara tokoh besar di dalam Islam. Dia mengatakan
falamma tuwfiyat Khadijah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha fakhtulifa fi man bada'a binikahiha minhun ba'da Khadijah faqala ba'duhum kanat allati bada'a binikahiha ba'da Khadijah qabla ghairaha Aisyah bintu Abi Bakr as-Siddiq wa qala ba'duhum bal kanat Saudatu bintu Zam'ah. Yang bermaksud, Ibn Jarir At-Tabari kata, apabila wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita lain. Nabi kahwin dengan perempuan lain. Fakhtulifa, tetapi di sana terdapat percanggahan pandangan dalam kalangan ulama Islam yang mengkaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeza pendapat. Beza pendapat pada apa? Fi man bada'a binikahiha. Mereka berbeza pendapat dalam perkara, dalam nak menentukan siapakah yang Nabi mula nikah dulu selepas daripada kewafatan Khadijah daripada kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian daripada ulama, kanatil lati bada'a binikahiha ba'da Khadijah qabla ghairaha Aisyah bintu Abi Bakr as-Siddiq. Sebahagian ulama mengatakan isteri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula nikahi setelah daripada kewafatan Khadijah sebelum yang lain ialah Aisyah bintu Abi Bakr as-Siddiq. Sebagai ulama kata Aisyah dulu. Sebagai ulama kata Aisyah dulu yang Nabi SAW nikahi. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian yang lain, bal kanat Saudatu bintu Zam'ah. Sebahagian ulama yang lain kata tak, bukan Khadijah, bukan Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi mula-mula kahwin lepas daripada Khadijah wafat. Tak, tetapi adalah Saudah bintu Zam'ah. Ya, kalau kita tengok dalam tarikh At-Tabari menyatakan perkara ini. Baik. Berikut adalah perincian. Maksud bila dikata khilaf, siapa yang khilaf dan apakah wajah khilaf itu? Saya huraikan di sini berdasarkan kepada penelitian saya. Saya duk buka kitab-kitab sirah ni yang ada di sisi saya, yang ada dalam simpanan saya. Saya tengok, saya kaji sikit, saya analisis sikit. Di sana ada lebih kurang 3 pendapat. Sekadar yang saya tahu ada 3 pendapat. Ya, baik. Pandangan pertama, beliau yakni Saudah merupakan isteri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha menurut sebahagian ulama sirah. Sebahagian kata Saudah dulu. Nabi nikah dengan Saudah, barulah Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah pandangan siapa ni tuan-tuan? Pandangan Ibn Hibban. Ibn Hibban ketika menulis kitab As-Siqat, di awal-awal ketika membicarakan tentang sirah Nabi di dalam kitab As-Siqat, maka Ibn Hibban mengatakan demikian. Ibn Asakir, pengarang kitab Tarikh Dimashq, juga menyatakan demikian. Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ibn Sayyidin Nas dan Al-Iraqi juga memilih pendapat yang pertama. Iraqi ni guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana dia ni terkenal sebagai ulama hadis, mengarang kitab Tarhut Tasrib. Dia mengatakan isteri mereka ni, pandangan ni mengatakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nikahi sejurus selepas daripada Khadijah wafat ialah Saudah bintu Zam'ah. Ya, Saudah bintu Zam'ah. Baik. Di sana ada pandangan yang berbeza, iaitu pandangan yang kedua. Manakala sebahagian ulama sirah yang lain menganggap Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Ada pendapat yang kata Aisyah pula, bukannya Saudah. Pandangan kedua ini dipilih oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata Nabi kahwin dengan Aisyah dulu, lepas tu baru Nabi kahwin dengan Saudah. Ibn Katsir menyebutkan perkataan ini ataupun perkara ini dalam kitab di Al-Bidayah wan Nihayah. Perbezaan pandangan ini berlaku disebabkan riwayat yang datang dalam isu ini bercanggah-canggah. Zahirnya nampak macam bercanggah. Namun seperti mana yang ditegaskan oleh Ibn Jarir At-Tabari, perkara yang tidak ada khilaf padanya
ialah Saudah radhiyallahu anha, merupakan isteri yang digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Khadijah. Ini kerana baginda tidak menggauli Aisyah, tak bersama dengan Aisyah, melainkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saudah. Pandangan yang ketiga, di sana ada pandangan yang ketiga pula. Pandangan ketiga dia seimbangkan di antara dua khilaf ni. Dia kata sebahagian pengkaji sirah mengatakan perbezaan riwayat ini diselesaikan dengan pemahaman bahawa Saudah radhiyallahu anha ialah isteri yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gauli setelah Khadijah. Manakala Aisyah radhiyallahu anha pula merupakan isteri kedua yang baginda nikahi selepas Khadijah radhiyallahu anha. Ni pandangan siapa tuan-tuan? Pandangan Ibnul Jauzi, dan pandangan ni juga yang dinukilkan daripada Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan demikian, iaitu dia cuba mengharmonikan. Sebahagian kata Aisyah dulu, sebahagian kata Saudah dulu. Jadi mereka cuba harmonikan riwayat yang bercanggah yang datang dalam masalah ni. Mereka kata yang kata Saudah dulu ni, Saudah dulu berbanding Aisyah dari sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam gaulinya dulu sebelum gauli Aisyah. Manakala mereka yang kata ada riwayat yang kata Nabi menikah dengan Aisyah dulu, itu dari sudut akad. Itu dari sudut akad. Baik. Itu selesai masalah. Saya rasa ini merupakan jalan tengah lah. Kalau orang tanya kita, kita kata dalam isu ni dalilnya tidak begitu jelas. Cuma yang pasti ialah dari sudut pergaulan, dari sudut menggauli isterinya, Nabi bersama dengan Saudah. Mungkin riwayat yang kata Nabi kahwin dengan Aisyah tu dulu merupakan akad semata-mata, bukannya menggauli. Kerana Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi SAW, umur dia muda. Nanti kita akan bincang dan kita akan hurai bila sampai kepada bab Aisyah tu nanti. Baik. Sebelum mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersama dan berkahwin dengan seorang pemuda yang bernama As-Sakran bin Amr. As-Sakran bin Amr adalah seorang pemuda, suami dia yang Muslim. Dikatakan beliau ini di antara orang-orang yang awal bersama dengan Saudah yang masuk ke dalam Islam. Yang mana disebut di situ beliau telah memeluk Islam di Mekah dan berhijrah bersama-sama suaminya ke Habsyah, yakni negara Ethiopia, pada hijrah yang kedua, kerana hijrah ke negara itu berlaku sebanyak 2 kali. Maksudnya kalau kita baca sirah tuan-tuan, memang kita akan dapati sebelum daripada peristiwa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ataupun Madinah An-Nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke bumi Habsyah. Antara yang berhijrah ke bumi Habsyah ni, antaranya adalah Uthman bin Affan. Antaranya adalah Ja'far bin Abi Talib. Mereka ini di antara yang berhijrah pergi ke bumi Habsyah mencari perlindungan. Cuma ulama sirah berbeza pendapat bila berlakunya peristiwa hijrah ke bumi Habsyah ni berlaku. Tapi mereka bersepakat mengatakan ia berlaku sebelum daripada hijrah ke Madinah. Cuma bila secara spesifik mereka berbeza pendapat. Ada yang kata pada tahun ke-5 setelah kenabian, ada yang kata pada tahun ke-9 setelah kenabian. Tapi yang pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan kepada para sahabat untuk berhijrah daripada Mekah pergi ke bumi Habsyah supaya mereka yang berhijrah itu dapat perlindungan ke bumi Habsyah. Habsyah ni jauh. Dia kena merentas Laut Merah. Daripada Mekah nak pergi ke Habsyah, perlu pergi ke selatan, ke arah Yaman dan kemudian merentas laut. Barulah sampai ke bumi Habsyah. Yang mana di sana ada seorang raja yang beragama Kristian. Dalam sebuah hadis, kata-kata Nabi yang sangat masyhur. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Nabi kata, "Idhhabu ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad," atau kama qal. Pergilah kamu ke bumi Habasyah kerana di sana ada seorang raja
yang seorang pun, tidak ada seorang pun yang berada di bawah pemerintahan dia akan dizalimi. So raja ni raja yang adil, bukan hanya sekadar raja yang adil, bahkan raja ni juga menghalang kezaliman untuk berlaku kepada rakyat dia. Dan raja ni akhirnya masuk Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim, Nabi bila menerima berita raja ini meninggal dunia, Nabi SAW pun salat jenazah gaib untuk Najasyi. Raja tu namanya Najasyi. Baik, gelaran dia adalah Najasyi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Nabi SAW memberikan kebenaran kepada sahabat. Kenapa? Kerana para sahabat ni ada sebahagian mereka yang tidak ada pembantu ataupun orang yang nak memelihara ataupun menghalang mereka daripada kita panggil siksaan orang-orang Quraisy. Kita semua tahu bila orang Islam ni mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang Islam ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy ni marah. Cuma Nabi itu sendiri orang Quraisy tak berani nak usik ketika mana adanya Abu Talib. Nabi itu orang tak berani usik kerana adanya Abu Talib. Adalah beberapa orang yang memang orang Quraisy tak berani usik kerana mereka ni ada kedudukan yang besar, antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak orang politik besar di Mekah. Begitu juga mereka tak sentuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana Umar ni gagah. Abu Bakar juga mereka tak sentuh kerana Abu Bakar ni golongan yang ada kedudukan, bangsawan yang ada harta, yang ada pengaruh. Tetapi orang seperti Sumayyah, orang seperti Yasir, orang seperti Khabbab bin Al-Arat, orang seperti Bilal, mereka ini diseksa. Mereka ini diseksa apabila masuk Islam. Dan mereka dipaksa untuk kufur. Jadi sebahagian daripada mereka ini nak cari perlindungan. Maka Nabi SAW membenarkan mereka untuk pergi ke bumi Habasyah. Mungkin ada di kalangan kita yang berfikir, mencari hikmah, kenapa bumi Habasyah menjadi pilihan? Sedangkan semenanjung Arab ni besar. Bukan hanya orang Kristian je ada. Bukan hanya orang Kristian tu cuma ada dekat bumi Habasyah. Di Syam pun ada. Syam berada di bawah pemerintahan Rom pada masa tu, di bawah Konstantinopel. Kenapa tak pergi ke sana lebih dekat? Ataupun tak pergi ke Yaman? Ataupun tak pergi ke Taif? Ataupun tak pergi ke Hunain? Ataupun tak pergi ke Iraq? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ketika mencari perlindungan, Nabi SAW akan mencari satu tempat yang boleh secara yakin untuk kita, untuk Nabi SAW dan para sahabat percaya, ya, untuk dapatkan perlindungan. Kerana kalau pergi dalam keadaan tak pasti, bimbang nanti bila nak cari perlindungan di satu tempat, akhirnya bukan perlindungan yang kita dapat, tetapi akan dibunuh secara beramai-ramai. Itu yang membimbangkan. Jadi negara Arab pada masa tu ada je tempat yang tak diketahui memusuhi lagi, antaranya Taif. Di sana ada puak Saqif. Kemudian di Hunain adanya puak Hawazin. Tetapi mereka ini musyrik. Mereka penyembah berhala. Jadi mereka mungkin favor kepada orang Quraisy kerana sama-sama menyembah berhala. Habis itu kenapa? Kenapa tak pergi ke Syam? Syam orang Kristian juga pada masa tu. Syam berada di bawah kerajaan Rom. Yang mana kerajaan Rom, kita tahulah mereka ini ada sifat penindasan kepada orang yang bukan daripada golongan golongan yang asal Rom. Begitu juga dengan Parsi, yang mana orang Arab di situ lebih walak kepada Parsi yang juga pada masa itu menyembah api, iaitu Majusi. Maka sebab itu Nabi SAW memilih satu tempat yang Nabi yakin dan percaya orang yang pergi sana tak akan dizalimi. Maka bumi yang paling dekat, yang sesuai yang Nabi yakin pada waktu tu adalah bumi Habasyah. Walaupun jauh, tapi itulah jauh yang paling dekat. Itulah yang paling dekat sekali yang ada menjadi pilihan Nabi SAW.
Okey, maka Nabi izinkan sahabat pergi. Cuma kenapa Nabi tak pergi? Madinah Nabi pergi, Habasyah Nabi tak pergi. Kerana yang pertama tak ada keperluan lah Nabi nak pergi. Kalau Nabi pergi, Nabi cari perlindungan. Sedangkan Nabi ada misi yang lebih besar daripada tu. Nabi bukan hanya nak cari perlindungan, tetapi Nabi SAW nak menegakkan agama Islam. Nabi punya misi lebih besar. Maka sebab itu ketika mana hijrah ke Habasyah, Nabi tak pergi. Sebaliknya hijrah ke Madinatun Nabawiyah, Nabi SAW pergi. Kenapa? Kerana suasana telah berbeza. Kalau Nabi pergi ke Habasyah, kerajaan dah ada, raja dah ada, agama rasmi dalam negara tu pun dah ada. Maka Nabi tak boleh banyak buat perubahan. Sebaliknya, kalau Nabi SAW pergi ke Madinah, Madinah memang satu bumi yang memberikan Nabi SAW kuasa dan peranan yang sangat besar untuk mencorakkan pentadbiran di sana mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Maka sebab itu Nabi SAW tak pergi ke Habasyah, tapi Nabi pergi ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Habasyah ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah berlaku dua kali. Yang pertama pergi, kemudian mereka kembali bila mereka dapat tahu orang-orang Quraisy telah masuk Islam, tetapi akhirnya berita itu tidak benar dan akhirnya mereka pergi sekali lagi. Dan Saudah bintu Zam'ah pergi bersama dengan suaminya ke Habasyah ni untuk hijrah yang kedua. Maksudnya kali kedua pergi baru dia orang follow. Kerana hijrah ke negara itu berlaku sebanyak dua kali. Kemudian suaminya meninggal dunia di sana. Suami dia meninggal dunia dan dia pun menjadi balu lah. Maka dia jadi balu. Setelah pemergian suaminya, setelah meninggalnya suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah. So Nabi kahwin dengan dia dalam keadaan dia ni balu kepada sakran, yang merupakan orang pertama yang digauli oleh baginda setelah kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga meriwayatkan beberapa hadis daripada baginda, serta para sahabat yang lain turut meriwayatkan hadis daripada Saudah radhiyallahu anha seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya Saudah ni ada keistimewaan lah. Sahabat lain yang muda meriwayatkan daripada Saudah kerana Saudah ni agak berumur lah. Ya? Baik. Antara kelebihan Saudah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ataupun keistimewaan dia, ataupun apa yang menyebabkan dia ni mulia, antaranya adalah kesudian beliau menjadi isteri Nabi SAW semata-mata untuk mendapatkan syurga. Walaupun umur dia dah lanjut, dia tak nak dia diceraikan oleh Nabi SAW. Dia kata, aku tak ada hajat lagi dengan lelaki. Aku tak ada lagi keinginan pada lelaki. Tetapi biarlah aku menjadi isteri Nabi SAW, kerana isteri Nabi ni dia percaya dan yakin, kalau orang ni jadi isteri Nabi, maka orang ni pastinya akan mendapat syurga bersama dengan Nabi SAW, dan tidak ada orang yang akan dapat syurga yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dia menjadi isteri Nabi, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Yang menarik, saya sebut di situ, muka surat 54. Yang menarik berkaitan dengan Saudah radhiyallahu anha ini ialah beliau sangat mahu untuk menjadi isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bersama dengan baginda disebabkan dia mengetahui sewaktu itu umurnya sudah lanjut dan risau diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia risau dia diceraikan oleh Nabi. Ada satu riwayat yang tidak sahih mengatakan beliau telah pun diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau merayu untuk dirujuk kerana mahu menjadi isteri Nabi agar dapat memasuki syurga, bukan kerana syahwat. Dia merayu tu. Tetapi riwayat ini tak sahih. Riwayat yang sahih ialah Saudah radhiyallahu anha hanya sekadar takut diceraikan sebab dia memang dah umur lanjut. Memang umur dia sudah lanjut pada masa tu, jadi dia bimbang Nabi SAW ceraikan dia. Bukan Nabi dah cerai pun. Tak, dia hanya dengar-dengar, mungkin dia sangka-sangka, lepas tu dia terus merayu dekat Nabi supaya Nabi tak ceraikan dia. Demikian yang ditegaskan oleh Al-Iraqi. Iraqi kata riwayat yang kata Nabi dah ceraikan dia adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak sahih. Yang sahihnya dia cuma bimbang pada diri dia.
kesediaan beliau untuk menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana menjadi isteri baginda akan menjamin tempatnya di syurga. Untuk mendapatkan keistimewaan itu, untuk terus menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sanggup menghadiahkan gilirannya bersama dengan suaminya itu kepada Aisyah. Sepatutnya isteri ni ada hak suami balik rumah dia. Tapi oleh kerana dia kata aku ni dah tua, aku ni dah berumur, maka aku bagi kepada Aisyah kerana Aisyah ni antara yang termuda lah di kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang telah dinyatakan, Saudah radhiyallahu anha yang telah menghadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha hari gilirannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Saudah radhiyallahu anha sangat menyayangi baginda dan berharap agar beliau kekal sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ikrimah yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, la tutalliqni wa amsikni waj'al yaumi li Aisyata. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, yang bermaksud Saudah pernah sebut dekat Nabi, dia kata apa kat Nabi? Janganlah kamu ceraikan aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang aku, kekalkan aku sebagai isteri, dan aku akan berikan giliran aku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berkenaan dengan riwayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalakkan Saudah radhiyallahu anha, ia adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat tersebut datang daripada riwayat Ibn Sa'ad yang mengambil hadis ini daripada Muslim bin Ibrahim, yang meriwayatkan daripada Hisham Ad-Dastuwai, yang meriwayatkan daripada Al-Qasim bin Abi Bazzah, yang mana katanya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Saudah bi talaqiha falamma ataha jalasat ala tariqihi ila baiti Aisyah falamma ra'athu qalat anshuduka billadhi anzala alayka kitabahu wastafaka ala khalqihi lima talaqtani ali mawjidatin wajadtaha fi qala la qalat fa inni anshuduka bimithli al-ula ama raja'tani wa qad kabirtu wala hajata li fi ar-rijal walakinni uhibbu an ub'atha fi nisa'ika yawm al-qiyamah فرجعها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud, hadis ni riwayat Ibn Sa'ad, dia bawa dengan sanad dia katakan ada apa ni, kalau ikut Qasim bin Abi Bazzah kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seseorang untuk bagi tahu kepada Saudah yang Nabi telah menceraikan dia. Ketika mana utusan itu datang, bila berita yang Nabi dah menceraikan Saudah itu datang, maka Saudah ni pun tunggu di jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu lalui bila nak pergi ke rumah Aisyah. Ketika mana Saudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah kata, saya seru kamu, ya, nak tanya kepada kamu ya Rasulullah dengan nama Allah. Saya nak tanya kamu dengan nama Allah yang mana Allah Ta'ala menurunkan ke atas kamu kitabnya dan memilih kamu sebagai Nabi berbanding makhluk yang lain. Kenapa engkau mentalakkan aku? Adakah disebabkan oleh kerana marah yang kau marahkan pada aku? Nabi SAW kata tidak. Maka dia kata, aku bertanya sekali lagi. Ya, aku bertanya sekali lagi, sama seperti seruan dengan nama Allah seperti yang pertama. Maksud dia kata, aku tanya ni dengan nama Allah. Tolong jawab serius, kerana benda ni aku nak tahu sungguh, jangan main-main. Yang mana, adakah disebabkan marah pada aku kau ceraikan aku? Dia kata, tak. Aku tanya lagi dengan nama Allah yang menghantar, yang menurunkan kitab ke atas engkau dan memilih engkau menjadi Nabi berbanding makhluk yang lain. Tidakkah mungkin engkau rujuk kepada aku? Tak boleh ke rujuk semula? Tak boleh ke baik semula? Ya. Waqad kabirtu, sedangkan aku telah besar, aku telah tua. Wala hajata li fir rijal, dan aku tidak ada hajat, aku tak ada keperluan pun pada lelaki ni sebab aku dah berumur.
Aku tak ada lagi dah kehendak pada lelaki ni sebenarnya. Walakinni uhibbu an ub'atha fi nisa'i. Tetapi aku suka untuk aku dibangkitkan di hari kiamat dalam kalangan isterimu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Faraja'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi rujuk dia. Qalat fa inni qad ja'altu yaumi wa lailati li Aisyah. Oleh kerana itu aku menjadikan hariku dan malamku yang sepatutnya giliran aku bersama dengan Nabi, aku bagi pada Aisyah, yang merupakan dia adalah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, riwayat Ibnu Sa'ad ni, ia statusnya dhaif kerana dia ni sanad dia tu terputus. Kita semua tahu kan, hadis nak jadi sahih, syarat pertama mesti sanad bersambung. Sanad mesti bersambung. Maksud sanad bersambung tu, orang ni mesti ambil dengar pada orang ni mesti ambil direct pada orang ni. Dia tak boleh ada gap. Jadi kalau kita tengok Qasim bin Abi Bazzah, bila dia riwayat cerita ni, dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tabi'i. Jadi bila dia tabi'i, dia dengar hadis ni pada mana? Dia tak bagi tahu. Berkemungkinan dia ambil pada sahabat. Kalau dia ambil pada sahabat, okeylah. Tapi kalau dia ambil pada tabi'i lain yang ingatan lemah, macam mana? Kerana bukan semua tabi'in ni ingatan bagus. Ada tabi'in yang dhaif. Oleh kerana kebarangkalian tu ada, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka oleh kerana tu ulama mendhaifkan hadis ni. Sebab tu saya sebut di situ, status hadis ini ialah dhaif kerana sanadnya mursal, yakni terputus. Hal ini disebabkan oleh perawi yang bernama Al-Qasim bin Abi Bazzah yang merupakan seorang tabi'in, bukannya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan sanad dia terputus. Bila dia tak dengar, dia tak nyatakan dia dengar pada mana, maka problem. Imam Baihaqi rahimahullah juga ada meriwayatkan daripada Hisham, yang meriwayatkan daripada ayahnya. Hisham ni Hisham bin Urwah, yang mana dia anak pada Urwah. Hisham meriwayatkan daripada ayahnya Urwah bin Zubair, yang mana katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Saudah, falamma kharaja ila salah amsakat bi saubih, faqalat mali fi rijali min hajah walakinni uridu an uhshara fi azwajik, qala faraja'aha wa ja'ala yawmaha li Aisyah radhiyallahu anha wa kana yaqsimu laha bi yaumiha wa yaumi Saudah. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Urwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan Saudah. Ketika mana Nabi keluar pergi salat, maka Saudah pun pegang baju Nabi. Dia pegang baju Nabi, dia merayu, dia kata, saya ni dah tak ada keperluan lagi dah pada lelaki. Dia kata, mali fir rijali min hajah. Aku memang, ya Rasulullah, saya ni memang langsung tak ada keperluan dah pada lelaki, dia kata. Walakinni uridu an uhsyara fi azwajik, tetapi aku ingin dibangkitkan bersama dalam keadaan aku termasuk dalam isteri kamu. Maka Rasulullah SAW pun rujuk Saudah, dan bila Nabi SAW rujuk, Nabi menjadikan hari yang sepatutnya Nabi pergi ke Saudah tu, Nabi bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka sejak daripada hari itu, baginda ke rumah Aisyah pada hari giliran Aisyah tu sendiri, dan pada hari giliran Saudah pun Nabi pergi jumpa dengan Aisyah. Tapi riwayat ni juga dhaif disebabkan dua faktor utama. Yang pertama adalah kerana sanad dia tu mursal lah, kerana Urwah ni juga bukan sahabat Nabi. Bila Urwah riwayat sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, dia mesti nyatakan nama sahabat. Kalau dia tak nyatakan, kita bimbang. Dia ambil daripada tabi'in lain yang mungkin tidak begitu ingat perincian kisah ni. Okey, itu pertama. Sebab tu saya kata yang pertama, sanad dia mursal. Urwah bin Zubair bukan seorang sahabat Nabi. Bahkan beliau merupakan seorang tabi'in. Selain itu, pada sanadnya juga terdapat seorang perawi yang bernama Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi, yang terdapat perbezaan pandangan ulama terhadap status perawi ni, Utaridi ni. Di kalangan ahli hadis ada yang mengatakan dia ni seorang pemalsu hadis, tetapi penilaian yang kata pemalsu hadis ni bagi saya lah tak kuat. Yang betulnya, yang lebih tepat, dia adalah merupakan perawi yang dhaif. Dia merupakan perawi yang tak kukuh dari sudut kejituan dia jaga hadis tu. Maksud ingatan dia tak begitu kuat. Oleh itu Ibn Adi dan Abu Hatim menilai beliau sebagai perawi yang dhaif. Maka berdasarkan kepada penilaian yang dilakukan oleh ahli hadis,
riwayat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan Saudah. Yang betulnya hanya Saudah rasa takut. Bukan sebab Nabi dah cerai betul-betul. Sebab tu saya sebut riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW telah menceraikan Saudah radhiyallahu anha adalah tidak sahih. Sekadar kajian saya lah. Ya. Sebenarnya Saudah hanya berasa takut yang dia berkemungkinan diceraikan oleh baginda Nabi SAW disebabkan umurnya yang sudah lanjut. Maksudnya kalau ikut dia punya umur tu dikatakanlah sekadar sebahagian ulama sirah kata umur Saudah waktu dia menikah dengan Nabi SAW ni sekitar 50-an lah, maksudnya agak berumur jugalah, 50-an, 55 kalau tak silap. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kepada keistimewaan Saudah yang lain. Kalau kita tengok keistimewaan Saudah ni, dia ada pertama sebab memang dia ni tak ada dah keperluan nak bersama dengan lelaki, tetapi dia tetap nak bersama dengan Nabi bukan kerana apa, tetapi kerana dia nak dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Maksud dia memikirkan tentang hari akhirat, berimannya dia dengan akhirat, beriman rindunya dia kepada syurga. Ya, baik. Kemudian pribadi Saudah yang menimbulkan kekaguman kepada Aisyah. Ini juga merupakan perkara yang menjadi keistimewaan bagi Saudah tu sendiri. Aisyah ni orang hebat tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Nabi dalam hadis Nabi puji Aisyah. Nabi puji Aisyah. Tetapi hebatnya Aisyah tu, Aisyah masih tetap kagum lagi kepada Saudah. Menunjukkan Saudah ni pun ada keistimewaan. Menjadi kelaziman apabila seorang yang mempunyai kelebihan akan dikagumi oleh orang lain. Sesuatu yang lebih menarik adalah apabila kelebihan itu dikagumi pula oleh orang lain yang hebat. Maksudnya dia ada satu kelebihan, orang kagum dengan dia. Kalau yang kagum tu orang biasa-biasa, kita kata okey, bagus, hebat. Sebab orang kagum dengan dia, dan yang kagum tu orang biasa. Maksudnya ada kelebihan yang orang kagum kat dia. Tapi kalau yang mengkagumi dia tu orang yang hebat juga, lebih-lebih lagi lah hebat dan istimewanya dia. Sebab orang hebat pun kagum dengan dia. Kelebihan ni ya, dikagumi oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana saya sebut di situ, inilah yang berlaku kepada Saudah radhiyallahu anha. Kelebihan beliau dikagumi oleh insan hebat bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni orang hebat, Aisyah kagum dengan Saudah. Kelebihan Saudah begitu dikagumi sehinggakan Aisyah teringin untuk menjadi seperti beliau. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah kata, "Ma ra'aitum ra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudata binti Zam'ah min amra'atin fiha hiddah." Hadis riwayat Muslim. Aisyah kata, tidak ada seorang, aku tak lihat seorang perempuan yang mana aku nak jadi, yang mana aku lebih suka kalau aku jadi macam dia berbanding Saudah. Tak ada perempuan yang aku teringin nak jadi macam dia melainkan Saudah, dia kata. Kerana dia merupakan seorang yang cerdik, seorang yang kental, seorang yang berjiwa gagah. Jadi sebab tu Aisyah kagum dengan Saudah ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Saudah ni juga merupakan seorang yang pemurah. Saudah ni dia ada istimewa dia pemurah orang dia. Kita dah sebut tadi kelebihan dia, dari sudut dia memang nak syurga, maka sebab itu dia minta supaya Nabi SAW tak ceraikan dia, dan dia sanggup untuk bagi giliran dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dia seorang yang kental, seorang yang hebat, cara fikir yang baik,
seorang yang awal masuk Islam juga. Awal masuk Islam sehingga terlibat dalam hijrah pergi ke Habasyah. Yang ni kita jangan lupa juga. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran kelebihan mereka yang awal masuk Islam ni. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang bermaksud orang-orang yang awal, as-sabiqunal awwalun, golongan-golongan yang awal daripada kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Yang ni saya sebut dulu ni tuan-tuan, iaitu orang yang awal masuk Islam daripada kalangan sahabat, walaupun ada di kalangan sahabat yang masuk Islam lewat dan mereka menjadi sahabat yang mulia. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, ada golongan yang asalnya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita baca dalam sirah seperti Abu Sufyan, lawan Nabi ni sepanjang hayat dia. Waktu dia tahu Nabi itu adalah Rasulullah SAW, dia lawan Nabi. Dalam peperangan Badar dia terlibat lawan Nabi. Dia yang bawa harta kekayaan yang nak dirampas oleh orang Islam disebabkan mereka itu telah merampas harta orang Islam ketika berhijrah pergi ke Madinah. Ya, sebabnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang punya penyebab sehingga berlakunya peperangan Badar. Peperangan Uhud pun Abu Sufyan terlibat. Sehingga Abu Sufyan siap cabar lagi kepada orang-orang Islam. Peperangan ini peperangan yang silih berganti seri. Yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini kami menang, ada hari iaitu kami kalah. So dia bangga bila dia menang di perang Uhud. Kemudian peperangan Ahzab juga dia antara yang terlibat. Peperangan Badar, peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Nabi SAW dan para sahabat terpaksa korek-parit kerana pakatan Ahzab sangat besar. Maka Nabi terpaksa untuk menghalang mereka daripada masuk Madinah. Kerana kalau mereka boleh masuk ke Madinah, bahaya untuk kerajaan Islam pada masa itu. Dia terlibat. Tapi akhirnya ketika pembukaan kota Mekah, dia menjadi Muslim. Dan Nabi SAW puji dia. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi SAW, tuan-tuan, puji dia. Nabi memberikan kredit kepada dia. Dia baru masuk Islam. Nabi kata, man dakhala masjidal haram fahuwa amin. Wa man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, dia selamat. Kenapa Nabi membuka kota Mekah pada masa itu? Kerana orang Mekah pada masa itu dah langgar perjanjian. Puak yang berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah nak melakukan gencatan senjata. Yang bersama dengan Nabi pada masa itu adalah Bani Khuza'ah, yang berperang dengan Bani Bakar begitu lama. Dan mereka masuk dalam perjanjian ni, masing-masing nak gencatan senjata, tak nak perang selama 10 tahun. Tiba-tiba puak Bani Bakar sebahagiannya telah menyerang dan membunuh puak Bani Khuza'ah. Mereka melakukan, kita panggil, pengkhianatan terhadap perjanjian, dan akhirnya Nabi SAW bawa tentera nak menyerang kota Mekah. Ketika mana Nabi SAW masuk kota Mekah, Nabi sebut perkataan ni, siapa masuk Masjidil Haram, dia selamat. Siapa masuk rumah dia dan tutup pintu, dia selamat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Okey. Jadi tuan-tuan, kenapa Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sebut Abu Sufyan? Kerana Abu Sufyan ni orang besar, tuan-tuan. Abu Sufyan ni orang politik. Dia masuk Islam. Jadi Nabi SAW memberikan sedikit angin untuk dia, supaya dia boleh layan angin tu. Orang politik ni kadang-kadang nak kena sebut nama dia. Maka Nabi nak mengambil sebagai satu cara dakwah yang baik supaya dia kekal dalam Islam. Maka Nabi sebut nama dia. Paling tidak dia rasa macam, aku masuk Islam ni, Nabi Muhammad SAW still tak lupa aku. Nabi tetap menghargai aku. Maka dia menjadi Muslim. Dia menjadi Muslim
dan wahasuna islamuhu, Islamnya baik. Para ulama sirah mengatakan dia baik. Lepas dia jadi Muslim tu dia baik. Memang tak ada masalah apa pada dia. Bahkan kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, dia pernah minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lantik dia menjadi ketua dalam mana-mana kumpulan gerila ataupun kumpulan pelatun yang Nabi kumpulan tentera-tentera yang nak pergi ambush ni di tengah-tengah padang pasir ni, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia menjadi ketua. Menunjukkan dia seorang yang baik, seorang Muslim dan seorang sahabat. Sebab itu bila kita baca nama Abu Sufyan, kita baca radhiyallahu anhu, moga Allah meridai dia. Tapi walaupun dia sahabat, tuan-tuan, adakah kedudukan dia sama macam Abu Bakar? Adakah kedudukan dia sama macam Umar? Adakah kedudukan dia sama macam Hamzah? Adakah kedudukan dia sama macam sahabat-sahabat yang awal? Dah tentulah tak sama. Kenapa tak sama? Kerana dia masuk Islam mulia, sahabat. Tetapi nak banding antara dia dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih afdal. Kerana Abu Bakar lebih awal menerima Islam. Abu Bakar tak tentang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Abu Bakar lebih banyak dalam Islam. Kalau nak dibandingkan bersama dengan Nabi, itu pengorbanan dia lagi banyak daripada Abu Sufyan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fadlus sabaq ilal khair, kelebihan mendahului satu kebaikan ni, benda yang kita kena sentiasa fikir. Benda yang kita kena sentiasa untuk letakkan di dalam jiwa. Benda ni baik, orang tak buat pun, aku kena buat. Kita kadang-kadang kita suka tengok orang dulu. Kan? Tengok kiri kanan, tak ada orang buat pun. Malu je lah. Tahu dah benda tu sunnah. Terbukti dah benda tu memang Nabi SAW anjurkan. Tapi rasa takut-takut. Sebab orang tak buat, dia kata. Tapi bagi mereka yang mendahului orang lain dari sudut kebaikan, bahkan kalau mereka menghidupkan semula sunnah yang telah mati dalam masyarakat, pahalanya sangat besar. Dan dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan bagaimana kelebihan yang kita panggil apa? Kelebihan yang kita panggil menghidupkan, menjadi contoh kepada orang lain, menjadi contoh yang baik, menjadi ikutan kepada orang lain. Baik. Kemudian Saudah bintu Zam'ah merupakan seorang yang pemurah. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha juga terkenal sebagai seorang yang pemurah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat berikut. Anna Umar ba'atha ila Saudah bi ghiraratin min darahim. Faqalat ma hadhihi? Qalu darahim. Qalat fi ghiraratin misla at-tamar fafarraqatha. Ibn Hajar bawakan riwayat ni dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kalau ikut biografi tuan-tuan, biografi sahabat ni yang paling antara yang lengkap lah. Antara yang terlengkap dari sudut menyebut nama sahabat. Ialah antaranya kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karya Ibn Hajar. Kerana Ibn Hajar ni ulama kurun ke-9. Ulama sebelum tu ada tulis pasal biografi sahabat. Macam Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Macam Ibnul Athir dalam kitab dia Usdul Ghabah. Kemudian ada lagi kitab-kitab yang lain yang menghimpunkan nama-nama sahabat. Cuma ada sebahagian daripada mereka yang menganggap orang ni sebagai sahabat sedangkan bukan. Sebab itu Ibn Hajar waktu ditulis kitab Al-Isabah, dia kategorikan kepada 4 perkara. 4 kategori lah. Kategori pertama yang mana sepakat sahabat. Kategori kedua yang mana mereka ini golongan yang mukhadram. Golongan yang ketiga, golongan yang mana golongan yang pertama ialah golongan yang confirm sahabat. Golongan yang kedua adalah golongan yang mana ketika mana Nabi SAW wafat, mereka ada di zaman Nabi SAW, tetapi mereka ini belum lagi berada pada sin mumayyiz. Okey. Kemudian dia bagi pada 4, saya pun lupa lah. Sekejap saya buka balik, saya tengok. Tiba-tiba boleh lupa pula ni. Ya.
Saya kena cari dekat mukadimah dia tuan-tuan. Tapi mukadimah dia pun mukadimah dia panjang. Saya pun tak ingat dekat mana saya baca. Kenapa pentingnya kita nak tahu nama sahabat ni? Pentingnya kita nak tahu nama sahabat ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kerana mereka ni adalah golongan yang membawa agama pada kita. Kerana mereka ni adalah perawi ataupun perantara, yang mana perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Saya sebut tadi 4 kategori Ibn Hajar letakkan nama sahabat. Bukan nama sahabat. Kitab ni dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama, bahagian yang memang mereka ni sahabat secara sepakat lah. Bahagian kedua, bahagian yang Ibn Hajar sebut pada sahabat di kalangan atfal, yang mereka ni lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi bila Nabi wafat, mereka ni bawah lagi daripada umur mumayyiz. Itu saya sebut tadi tu. Maksud betul lah, saya ingat lagi lah. Kemudian kita ada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ialah bahagian mukhadramin, iaitu mereka yang hidup di zaman jahiliah dan Islam, tetapi mereka ini masuk Islam dan tidak ada bukti mereka pernah berjumpa dengan Nabi. Maka mereka tak dapatlah gelaran sahabat tu, tak dapat, kerana tidak ada syaraf ar-ru'yatin Nabi. Mereka tidak ada syaraf ru'yatin Nabi. Mereka tidak ada keistimewaan melihat Nabi SAW. Dan yang keempat, golongan yang mana ulama sebelum Ibn Hajar menyebutkan orang ni sahabat, tetapi itu adalah satu kesilapan. 4 golongan ataupun 4 kategori. Jadi kalau nak tuan-tuan, tapi kitab ni bahasa Arab lah, bagi penuntut ilmu hadis, kalau nak membaca tentang biografi sahabat secara ringkas, boleh untuk mengambil manfaat daripada kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Baik. Riwayat ni sebut, Ibn Hajar bawakan riwayat ni, dia kata, dan Ibn Hajar memberi komentar. Dia kata riwayat ni adalah riwayat yang sahih. Apa dia? Umar radhiyallahu anhu menghantarkan sebuah karung makanan yang berisi sejumlah dirham kepada Saudah. Berkemungkinan Umar ni bagi hadiah kepada Saudah. Karung lah, satu bekas, yang mana bekas tu ada isi duit dirham. Dirham ni duit daripada perak. Zaman dulu ni duit emas dengan duit perak lah. Untuk beli barang yang murah-murah ni pakai fulus, duit yang diperbuat daripada tembaga. Tapi kalau beli barang mahal, guna dinar ataupun dirham. Ya? Maka karung tu penuh dengan dirham. Faqalat ma hadhi. Maka Umar bertanya. Ya? Umar bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah sejumlah dirham. Maksud Umar hantar kepada Saudah satu karung. Umar tanya, dalam ni ada apa? Mungkin Umar pun tak tahu siapa yang bagilah, kan? Jadi Umar sampaikan kepada Saudah. Dia tanya, apa benda dalam ni? Umar bagi kepada Saudah. Saudah yang tanya, apa dalam ni? Apa dalam ni? Qalu darahim. Umar hantar sebagai hadiah. Umar hantar sebagai hadiah kepada Saudah. Saudah tanya, dalam ni ada apa? Jadi mereka yang menghantar tu, mereka kata darahim. Dalam ni ada duit-duit perak. Qalat fi ghiraratin mislat tamar. Duk dalam karung macam tamar, dia kata. Duk dalam karung ni macam tamar. Maka dia terus bedakan. Dia terus agihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dia tak pakai pun. Menunjukkan kepada kita bahawasanya memang Saudah ni merupakan orang yang pemurah. Pemurah. Baik, kewafatan kita tengok. Setelah melalui kehidupan sebagai seorang muslimah dan ummul mukminin, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah. Menurut pandangan Waqidi. Waqidi kata dia meninggal pada 54. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa beliau wafat pada akhir pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, maksud pada tahun 20-an lah, 20 Hijrah. Yakni beliau masih hidup ketika mana kewafatan Rasulullah SAW, dan itu menunjukkan umurnya agak panjang. Jadi kata umur dia agak panjang lah, sebab waktu Nabi SAW wafat pun dia still ada lagi. Ada yang kata dia meninggal pada akhir pemerintahan Umar, ada yang kata dia meninggal pada tahun 54 Hijrah, lepas daripada Umar lagi. Tetapi pendapat yang kata 54 tu pendapat Waqidi. Pendapat Waqidi ni dalam sirah, kalau dia bercanggah dengan pendapat orang yang lebih kuat ingatan daripada dia, maka bermasalah lah riwayat tersebut, riwayat Waqidi ni, wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi.
sejam dah ni, saya pun insya-Allah tak nak lama-lama kuliah ni, tuan-tuan boring kan. Jadi saya tengok kalau ada um, soalan ataupun komentar, kalau saya tersilap di mana-mana, tuan-tuan jangan segan-segan untuk bagi tahu kat saya, ustaz silap di sini, ustaz silap di sini, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tegur saya. No problem ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sahabat ke Habasyah masuk Yaman dan merentas Laut Merah. Maksudnya sudah ada teknologi perkapalan lah pada waktu hijrah. Betul ke? Pertama saya nak betulkan, hijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah lah. Waktu hijrah ke Habasyah tu sebelum hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah berlaku selepas daripada tu. Adakah teknologi perkapalan? Adalah. Zaman Nabi Nuh dah ada lah cerita pasal kapal, bahtera Nabi Nuh. Kan? Quran ada menceritakan tentang kapal dalam surah Ar-Rahman. Kemudian kalau kita tengok dalam sejarah ataupun dalam hadis, Abu Musa Al-Ash'ari datang daripada Yaman pun mereka menaiki kapal sehingga mereka sampai ke Madinah pada waktu tu. Jadi teknologi perkapalan tu still ada dah, sudah ada dah. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam kalau kita tengoklah cerita-cerita Rom dan Parsi pun mereka ada teknologi perkapalan ni. Bahkan kita kata kapal ni merupakan salah satu daripada cara untuk pengangkutan pada masa tu selain daripada unta dan kuda lah. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Berapa umur Saudah radhiyallahu anha compared to Rasulullah SAW pada masa tu? Ada riwayat, tidak ada orang kata apa, riwayat yang sahih ni saya tak jumpa, tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan, ada yang mengatakan dia kahwin dengan Nabi SAW umur dia 55. Waktu tu umur Nabi 50 ya. Waktu Nabi SAW kehilangan Khadijah ya, waktu Nabi SAW kehilangan Khadijah, Nabi SAW umur dia Nabi SAW 50 lepas kahwin dengan Khadijah. Nabi SAW kahwin dengan Khadijah umur Nabi 25, lepas tu Nabi SAW berumur 50 tahun setelah daripada hampir 50 tahun lah selepas Khadijah wafat. Kemudian riwayat yang menyebutkan tentang umur Saudah tu tak berapa jelas. Saya tengok sebahagian ulama kata 55, ada yang kata 66 pun dah. So lebih berumur lah daripada Nabi SAW. Tapi umur dia panjang lagi lah pada Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Nabi ingin ceraikan Saudah? Tak, riwayat yang kata Nabi ceraikan Saudah adalah riwayat yang tidak sahih. Sebenarnya yang sahih, Saudah sendiri yang rasa takut. Kerana mungkin dia rasa dia dah tua. Mungkin dia rasa dia dah tak larat nak layan Nabi. Dia yang rasa takut. Nabi tak ceraikan dia pun. Tapi bila dia merayu dekat Nabi supaya dia dijadikan isteri, maka Nabi okey je. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Pada bulan Ramadan nanti kelas kita akan diadakan pada waktu bila ya? Kelas kita akan diadakan pada hari Sabtu insya-Allah. Pada waktu sekejap saya tak ingat pula. Kak Jini tolong. Saya lupa bawa nombor ni, memang saya lemah tuan-tuan. Tapi hari Sabtu lah insya-Allah, nanti tunggu pengumumannya oleh Kak Jini, nanti Kak Jini akan bagi tahu. Ya, Kak Jini akan bagi tahu apa ni pukul berapa. Aku tak silap saya pagi, aku tak silap. Aku tak silap saya lah. Sekejap, saya tengok balik mesej. Pukul 3 petang. Pukul 3 petang. Ya, pukul 3 petang, insya-Allah setiap hari Sabtu bermula pada Ramadan nanti. Kenapa tak nak buat pukul 5 petang? 5 petang ibu-ibu nak memasak. Salam Dr. Waalaikumsalam. Apa beza hadis mursal dengan hadis munqati'? Ni soalan teknikal. Ini mesti belajar hadis ni kan? Ataupun belajar syariah ni. Hadis mursal termasuk dalam kategori hadis munqati'. Hadis munqati' ni adalah hadis yang terputus sanad.
Terputus sanad ni boleh jadi terputus depan, boleh jadi terputus belakang, boleh jadi terputus tengah. Jadi ulama hadis apabila mereka melihat terputus di pangkal penulis kitab hadis, terputusnya betul-betul kat penulis kitab hadis tu sampai kepada Nabi. Mereka panggil hadis tu muallaq. Sebab hadis ni macam ni. Nabi dekat atas sampai sanad sampai ke kita di bawah ni. Jadi kalau di sini putus, so hadis tu macam tergantung. Maka mereka panggil hadis yang sanad terputus daripada pangkal ni dinamakan muallaq, hadis yang tergantung. Kalau hadis tu terputus di bahagian sahabat, tabi'in terus angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka namakan hadis tu mursal. Mursal ni maksud apa? Terputus. Terlepas. Seolah-olah macam kita main layang, dia terlepas di ujung. Dia terlepas di ujung, maka dia akan terbang. Jadi hadis mursal ni adalah hadis yang tabi'in riwayat daripada Nabi SAW tanpa menyebut nama sahabat. Kerana mungkin diambil daripada sahabat, mungkin juga diambil daripada tabi'in lain, yang tabi'in lain tu ambil daripada sahabat. Tabi'in ni kalau diambil daripada sahabat, kalau dia tu okey tak apa. Tapi kalau dia tu juga jenis lemah ingatan, maka problem. Sebab tu majoriti ulama hadis menolaknya. Walaupun ada macam Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Hambali menerima mursal ni, tapi Imam Syafi'i menerima dengan syarat yang ketat. Majoriti muhaddisin menolak kehujahan hadis mursal, melainkan ada sokongan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kitab Muntakhab Hadis dan Fadail Amal banyak menceritakan kisah para sahabat. Adakah kitab-kitab tersebut sahih? Berdasarkan kepada apa yang diteliti oleh pengkaji-pengkaji hadis, dalam tu ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Jadi kena perlukan kepada pengkaji ataupun orang yang mahir dalam ilmu hadis untuk menentukan statusnya. Kalau tak silap saya, ada seorang sahabat saya nama Dr. Fathul Bari. Dr. Fathul Bari menyebutkan dalam tesis dia ada kaji tentang kitab Fadail Amal, dan dia ada buat kajian, dan dia kata memang tak semuanya sahih, ada yang tidak sahih. Baik. Nabi SAW berkahwin dengan Saudah dan isteri-isteri lain. Adakah semuanya berdasarkan wahyu, dan kenapa Nabi memilih Saudah? Sebahagiannya wahyu yang jelas, sebahagiannya memang pilihan Nabi SAW. Macam Nabi menikah dengan Khadijah, pilihan Nabi SAW. Khadijah pinang Nabi lah. Kerana Khadijah terpesona dengan akhlak Nabi yang baik, amanah, Nabi terima. Kemudian Ummu Salamah antaranya. Nabi SAW memang suka dengan Ummu Salamah. Jadi Nabi SAW menikah. Ada juga yang memang arahan daripada Allah secara jelas, seperti mana Nabi berkahwin dengan Zainab bintu Jahash. Yang ni memang arahan daripada Allah Azza wa Jal untuk membatalkan kita panggil undang-undang ataupun budaya anak angkat. Baik. Kenapa Nabi memilih Saudah? Kenapa Nabi pilih Saudah? Saya tak tahu secara detailnya, tetapi kalau secara umumnya, waktu awal-awal kuliah dulu kita dah baca lah, Nabi SAW bila berkahwin, menikah dengan perempuan ni, menikah dengan isterinya, ada yang Nabi memang suka kepada dia, seperti Khadijah, seperti Ummu Salamah. Ada juga yang Nabi SAW nikah kerana Nabi nak bantu, kerana mereka itu balu. Antaranya ni lah Saudah. Berkemungkinan inilah sebabnya. Nabi SAW nak membantu balu-balu yang kehilangan suaminya. Okey. Ada juga yang Nabi SAW menikah kerana Nabi nak menjadikan dia itu penyebab kepada dakwah. Nanti kita akan tengok Juwairiyah, ya, Juwairiyah bintul Harith, dia menjadi sebab yang kaum dia masuk Islam. Jadi ada macam-macam sebab, ya. Dakwah, politik, macam Safiyah merupakan anak kepada pemimpin orang Yahudi, sebagai salah satu daripada cara untuk menembusi
kabilah Yahudi yang sangat-sangat merasakan bangsa mereka mulia pada waktu tu. Jadi bila Nabi kahwin, so mereka rasa dekat dengan Nabi SAW, jadi ada yang menerima Islam lepas pada tu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih kepada Kak Jini, terima kasih kepada Dr. Azmi yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.